أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Maksudnya orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, jalan agama Allah, yakni Islam. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya. Dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Menolak permintaan sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati. Dan ingatlah Allah Maha Kaya lagi amat penyabar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan yang membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti. Seperti rosaknya pahala amal sedekah. Orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk kepada manusia riak. Dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu ditinggalkannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Dan bandingan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah. Dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renai pun yang cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Adakah seorang antara kamu suka mempunyai sebuah kebun berpokok tamar, kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya beberapa sungai? Ia pula mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan sedang ia sudah tua dan mempunyai banyak anak cucu yang masih kecil. Lalu kebun itu diserang oleh angin taufan yang membawa api sehingga terbakarlah ia. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan supaya kamu berfikir dan mengambil iktibar. Ayat ini menghuraikan ayat-ayat yang lebih dahulu.
ayat mengatakan orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah dengan ikhlas kerana agama. Kerana agama belanjakan harta dia digandakan sehingga 700 kali ganda. Seperti menanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai 100 biji. 7 tangkai 700. Dan Allah Ta'ala boleh ganda lebih banyak lagi pahala itu. Mengikut keikhlasan. Di sini menunjukkan kelebihan menyumbang harta kerana agama. Sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ujian harta ini sangat dahsyat bagi diri manusia. Nak ikhlas sumbang harta ini bukan mudah. Nak sumbang harta pun bukan mudah kerana manusia sangat bergantung dengan harta. Sanggup mati kerana harta. Sayang harta lebih daripada nyawa, lebih daripada anak beranak lagi. Ini perangai manusia. Di sinilah mengapa menyumbang harta itu besar pahalanya. Orang yang bersyukur lebih besar pahala daripada orang yang sabar. Orang sabar banyak, orang syukur sikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sahaja di kalangan hamba tu orang yang bersyukur. Orang bersyukur sikit. Orang sabar banyak. Memanglah bila susah nak sembahyang hajat selalu. Bila susah kandu ke Tuhan selalu. Susah ni mudah balik ke Tuhan. Senang mudah lalai. Bila senang lalai selalu. Lupa pada Tuhan. Jarang dia orang yang senang ni ingat ke Tuhan. Di sinilah pahala syukur lebih besar daripada pahala sabar. Ayat kita baca pada hari ini, tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Setelah diterangkan tentang betapa besarnya pahala mereka yang menyumbang kerana Allah, diterangkan bagaimana mereka menyumbang tidak ikhlas. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang menyumbang kerana Allah Ta'ala. Orang yang menyumbang pada jalan Allah dengan hati yang ikhlas. Kemudian mereka tidak ikuti sumbangan itu dengan ungkitan. Bila beri pada orang, tak ungkit. Kadang-kadang orang yang minta ni satu hari dua sakit hati dia mari minta. Menyakit hati. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Dia cakap macam-macam. Mari minta dengan kita. Anak ni buat kita pun. Ini ujian. Cobaan belaka. Kadang-kadang orang yang meminta ni molek. Kadang-kadang kita beri pada orang, kita beri memang orang susah, dia tak minta. Ini lebih afdal. Orang yang dia tidak meminta, kita tahu dia susah. Ini manusia yang sangat bermarwah. Sangat besar fadilatnya. Itu dia si orang yang meminta. Orang yang beri ni pula, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannan. Dia tidak ikuti sumbangan sabilillah, sumbangan kebajikan yang diberi itu dengan ungkitan-ungkitan. Ungkitan sama ada dengan kata-kata ataupun perbuatan. Tak menyakitkan orang yang meminta itu. Wala adha, tidak menyakiti dia. Dia buat baik sungguh kepada orang itu. Percaya kepada janji Allah Ta'ala. Pahala yang Tuhan beri, itu yang kita yakin pada Allah Ta'ala. Mereka yang ikhlas sungguh ini tak menyakitkan kepada orang yang meminta, tak menyakit pada orang yang diberi. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tak ada lain malaikat pahala Tuhan beri pada mereka. Dia tak mengharapkan balasan daripada orang itu. Tak ada niat dalam hati orang tu, lepas ni orang tu akan aku dapat pulak daripada dia ni. Itu rasuah tu. Dia beri ni tak ada tujuan rasuah, tak ada apa, beri sungguh. Beri. Tak ada niat dalam hati dia supaya orang tu balas dia balik.
Dia beri sungguh-sungguh, maka lahum ajruhum inda rabbihim, dia akan dapat pahala daripada Tuhan mereka. Tak ada jalan, mereka dapat pahala yang dijanjikan tadi 700 kali ganda sekurang Quran 10. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada takut bagi mereka pada hari kiamat kelak. Pada masa hari-hari kiamat tak takut. Wala hum yahzanun, dan tidak sedih meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, meninggal, tak sedih. Tak rasa bimbang. Tuhan tak jadi dia bimbang. Takut anak dia boleh lagu manalah jadi anak dia ni. Tuhan akan jadikan dia dalam keadaan tenang, tidak sedih. Dan Tuhan menyebut lagi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha hadha. Kata-kata yang baik, sama ada kita beri ke dia, dia kata-kata yang baik, ataupun kita tak ada duit nak beri ke dia, beri nasihat yang baik pada orang tu. Bahkan kata-kata yang baik yang kita sampaikan bila bermasa sahaja. Wa maghfiratun, dan memaafkan orang. Kita maafkan orang yang datang itu kalau dia menyakiti hati kita. Khairum min sadaqatin yatba'uha hadha. Lebih baik daripada sedekah yang kamu beri yang diikuti dengan menyakitkan orang. Tuhan kata. Kalau memberi sedekah menyakit hati dia pula, baik mudah beri, tapi kata-kata yang baik pada dia. Kalau kita beri kata-kata yang baik pula, lagi besarlah pahalanya. Ni nak beri tak ada, beri kata-kata yang baik pada dia. Itu lebih baik pada orang yang beri sedekah. Ungkit pula, kata macam-macam pula. Wallahu ghaniyyun hadim, dan Allah Ta'ala maha kaya. Lagi maha lembut Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala maha kaya, maha lembut. Lembut Allah Ta'ala mengampunkan dosa hamba dia. Kesian pada hamba dia. Halim ni yang maha lembut terhadap hamba dia. Allah Ta'ala tak kerah terhadap hamba dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh pada mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Di sana ada hadiah-hadiah yang banyak. Menyatakan bahawa kita menyakitkan orang yang kita beri sedekah ni, dimerka oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala merka. Disebut dalam hadis, banyak hadis-hadisnya. Allah Ta'ala tak tegur pada hari kiamat orang yang beri sedekah, yang mungkin menyakitkan orang yang kita beri itu pula tu. Menunjukkan Allah Ta'ala kesian korang. Doalah orang tu susah, kita beri, kata ke dia pula. Ungkit-ungkit pula. Ini jangan menyakiti. Jangan digandingkan dengan orang yang diraka dua ibu bapa, diganding dengan orang yang minum arak. Orang yang suka mengungkit-ungkit ni. Adik-beradik dengan puak-puak tu. Dengan sebab itu, jangan ungkit setelah kita bersedekah pada orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mungkit-mungkit dan menyakitkan orang. Memberi sedekah boleh pahala dah. Bila ungkit pula, menyakiti orang tu pula, membatalkan pahala kamu. Hilang pahala dengan sebab kita ungkit-ungkit. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sama dengan orang yang membelanjakan harta dengan tujuan nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Dia sumbang harta nak tunjuk ke orang, nak suruh kata aku ni baik, aku ni apa murah, aku ni bagus, nak suruh orang puji. Seri dengan pokok tu. Seri dengan pokok yang riak, yang menunjuk-nunjukkan kepada orang. Nak suruh orang tahu, kecuali kalau kita tunjuk nak menggalakkan orang lain derma, itu lain. Katalah sebuah masjid berhajatkan kepada banyak sangat peruntukan. Kita beri hak kita. Beritahu aku ni beri dah, mak lain kena beri dah kata. Tu lain cerita. Bukan nak tunjuk ke orang, kita nak beri semangat pada orang lain. Ni ada sebut dalam hadis. Bila mari satu puak badui yang pakai cumpan caping, bila Nabi tengok susah badui ni, berubah muka Nabi. Lagu Nabi lancarkan derma. Mari orang yang pertama, suruh derma.
Nabi kata barang siapa yang menunjukkan satu contoh yang baik dan beri pada dia pahala dia buat baik dan pahala orang ikut dia. Jadi begitu pula. Tujuannya supaya orang ikut buat baik, jadi contoh pada orang lain, bukan nak tunjuk orang. Itu lain. Hak ni gong dia je nak tunjuk ke orang, bukan nak jadi contoh pada orang. Ini riak nama dia. Ini menyebabkan tak ada pahala. Dalam bab ni baik sedekah sunyi pula, orang tak nampak. Dengan sebab itu sedekah dalam sembunyi lebih baik disebut dalam hadis. Kecuali sedekah dalam keadaan nyata supaya nak galakkan orang lain beri sumbangan. Itu lain cerita. Orang yang membelanjakan harta dia dalam keadaan mengungkit dan menyakitkan orang, sama orang yang menyumbangkan harta dalam keadaan riak, menunduk-nunduk. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tak percaya pada Allah dan hari akhirat. Orang macam ni tak percaya pahala. Tuhan janji pahala pada hari akhirat. Dia tak percaya pada pahala ni. Sebab dia tunjuk-tunjuk orang. Jadi orang yang tak percaya pada pahala ni, tak percaya pada Allah, tak percaya pada hari akhirat. Dua-dua sekali. Fama saluhu, maka bandingannya Tuhan kata, bandingan puak-puak yang menyumbang, menyakitkan hati, yang menyumbang, mengungkit-ungkit, yang menyumbang nak tunjuk-tunjuk ke orang. Kamasali safwanin alaihi turabun. Sama seperti batu hampa. Batu hampa, batu yang kerah yang ada tanah di atasnya. Orang duk tengok, oh tanah molek, tanah ni rupanya ada batu bawah. Tanah ni perih je. Fa'asabahu wabilun, lalu kena air hujan. Hujan lebat mari. Fatarahu salda, habis tanah tu hanyut, tinggal batu saja. Begitulah hilangnya pahala mereka yang riak. Hilangnya pahala mereka yang bersedekah menunjuk-nunjuk. Hilangnya pahala mereka yang sedekah menyakitkan orang, mengungkit-ungkit. Sama seperti tanah yang duduk di atas batu hampa, bila mari hujan, hanyut, habis. Hilang pahalanya, begitulah jadinya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, tak ada nilai sedikit pun di atas apa yang mereka usahakan. Tak ada nilai, tak ada pahala, tak dapat kelebihan. Wallahu la yahdil qaumil kafirin. Allah Ta'ala tak beri hidayah pada kaum yang kafir. Kafir ni dua. Kafir antiqah, kafir nikmat. Kalau kafir nikmat, kafir kena nikmat yang Tuhan beri. Percaya pada akhirat. Berdosa sajalah. Kalau kafir tak percaya pada akhirat, ni kafir hilangnya iman. Dua jenis kafir yang kita kena sedar. Dua-dua tu tak malaikat belaka. Tapi yang paling beratnya adalah kafir antiqah. Siapa tak percaya pada pahala, tak percaya pada akhirat. Ini sangat malang. Ini kafir sungguhlah. Oleh kafir nikmat tu iman masih ada lagi. Di sini perlunya kita ikhlas dalam menyumbang. Itu ulang balik cerita yang penuh kita sebut dalam beberapa kuliah yang lalu. Orang yang ikhlas menyumbang. Oleh kerana dia ikhlas sungguh, sama orang nampak. Disebut dalam hadis. Kerana umat zaman dulu. Ada seorang dia nak sedekah secara sembunyi. Kita orang tak ada. Tiba-tiba dia beri pada orang ada pitih dah. Orang kaya. Balik rumah. Orang buah kata ke dia. Dia terima sangat. Dia mahu kau senang. Biar dia apa dia mahu kau senang. Dia pun sedih. Dia pun cari malam lain pula. Kita orang tak ada. Beri sumbangan, tiba-tiba orang curi. Beri kau orang curi. Ingat kau orang tak nampak. Orang duduk cakap siang hari, oh dia ni beri orang curi. Tak dapat edah beri terima kau orang jahat. Sedih dia. Sedih. Orang tu malam lain pula. Kita orang tak ada, temu orang puang seorang. Beri ke orang puang tu. Pelacur. Orang puang jahat. Lepas tu, orang buah, oh dia tak ada guna beri ke pelacur. Beri pitih dia. Tak ada kelebihan langsung. Sedih dia.
Rupanya ikhlas dia tu jadi berkat. Macam mana berkat ni? Orang kaya tu insaf. Dia tak kaya macam aku, dia beri sumbangan. Aku ni silap, orang jadi penyumbang. Jadi dia mendidik orang kaya tu tak jadi kedekut. Orang curi tadi berhenti curi, jadi insaf dengan sebab berkat dia derma. Pelacur tadi bertaubat pada Allah Ta'ala, perempuan yang soleh. Jadi baik dengan sebab sumbangan dia. Macam begitu. Jadi berkat ni kita tak nampak. Apa yang penting ialah kita bagi sumbangan kepada mereka yang minta pertolongan pada kita. Masalah dia nak dadah, dia nak curi, dia nak apa, itu hak dia lah. Kalau kita ragu pun berilah kepada yang patut. Jangan kita hampakan dia. Mudah-mudahan ada berkat bersumbangan yang kita beri. Ini pentingnya sumbangan yang sangat ikhlas. Jangan kita hampa pada siapa sahaja. Termasuklah orang bukan Islam kita beri. Kadang-kadang dapat hidayah sebab kita beri. Dia insaf dia masuk Islam. Dia nak masuk Islam betul tak rugi kita. Tak rugi. Kerana Tuhan beri pahala pada sejak sumbangan yang kita beri. Walaupun pada binatang. Pada binatang pun dapat pahala juga dia beri sumbangan. Inilah kelebihan agama Islam kita. Wallahu a'lam.